Sekarang ni macam semalam kemarin timbullah cerita macam mana ada teman-teman yang marah kalau orang mempertikaikan kejadian seorang pejalan kaki, saudara Nur Azlan Ismail, yang mengambil tindakan dia berjalan kaki daripada Pasir Gudang atau Skudai ke Kuala Lumpur untuk menyerahkan rayuan kepada Durian Mulia Bertuan Agong. Memanglah niatnya baik, nampak gayanya baik, tetapi apabila adanya tulisan dalam pelbagai media sosial, orang mula ragu sejauh mana benar atau tak benarnya. Pertama, macam apa yang keluar dalam Malaysia Gazette. Malaysia Gazette melaporkan bahawa Nur Azlan Ismail dia berjalan kaki sejauh 320 meter selama 3 hari katanya. Itu laporan kemarin dulu. Kemudian pada hari yang sama, Harian Metro pula menyebut bahawa Nur Azlan Ismail katanya selamat tiba di ibu negara dan akhirnya diizinkan ke istana, dapat pula cenderahati daripada Agong, saudara. Dan beliau melakukan perjalanan jalan kaki selama 6 hari. Mula-mula laporan satu 3 hari. Kemudian satu lagi laporan 6 hari. Kemudian mantan Menteri Luar Saudara Syafuddin Abdullah, saudara, dari Parlimen dia Kuantan, dia kata dia mantan Menteri Luar dari Syafuddin, dia pula kan bergambar bersama dengan Nur Azlan ini di Parlimen. Kerana katanya Zainal Abidin, cucu saya semua jauh tak apa itu. Katanya bahawa perjalanan 320 km itu mengambil masa selama 7 hari. Jadi sekarang ni mana tu betul? Kata 3 hari, kata 5 hari, kata 6 hari, kata 7 hari. Dan saya melihat bahawa seolah-olah ini kalau kita lihat gambarnya, beliau disambut waktu di istana oleh pimpinan daripada Perikatan Nasional. Begitu juga waktu di Parlimen. Tak ada pun berjumpa dengan pimpinan daripada UMNO ke, daripada keadilan, tak ada. Mereka berjumpa dengan orang Perikatan Nasional dan siap boleh ketawa, pakai kod dan sebagainya. Ini yang menimbulkan masalah dan akhirnya rakyat merasakan betul ke dia jalan kaki. Kalau itu berlaku rasanya tak baiklah, sebab Durian Mulia Bertuan Agong begitu prihatin, bagi cenderahati kalaulah benar dia jalan kaki. Tapi kalau sekarang ni dia ragui, sebagaimana seorang penulis saya nampak dia tulis dalam Facebook, dia mempertikaikan. Dia kata seolah ada macam cyber. Saudara Mazlan Daud kata minta saya keras sikit. Tak boleh bulan puasa, jangan keras. Cuma saya nak bagi tahu bahawa ini penulisnya Layana Marzuki. Dia kata dia mempertikaikan bahawa apa yang dilakukan. Dia boleh siap ketawa, jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin dan jumpa dengan semua orang Perikatan Nasional. Jadi apakah mereka ni benar-benar melakukan tindakan jalan kaki itu benar, ataupun hanya untuk menggambarkan tak puas hati buat jalan kaki tapi tak buat pun. Mungkin memang saya tahu kadang-kadang ada orang marah sebab kita mempertikaikan. Kita tak mempertikaikan tindakan itu. Sebagai rakyat mereka boleh menyuarakan, tapi caranya tu banyak menimbulkan persoalan. Saudara, saya tak sebut sakau, jangan risau. Saya tidak akan menuduh sesiapa pun. Biarlah mahkamah yang menentukan. Tetapi bagi saya, apa yang berlaku contohnya bila kononnya nak protes, tak dapat mengeluarkan wang daripada KWSP, jalan kaki daripada Johor. Saudara Man Syed, dia kata driver teksi ada KWSP ke? Memang tak ada lah saudara. Jadi dalam keadaan begini saya mengharapkan janganlah kita mempermain-mainkan perasaan rakyat. Itu yang paling penting bagi saya saudara dalam keadaan begini. Saudara Jamil, saudara Mak Sepana, kebenaran tetap bersama dengan bosku. Itu biarlah kita tunggulah mahkamah nanti saudara. Dan bagi saya melihat kebejatan lepas satu keluar. Saya yakin saudara akan ada lagi pendedahan yang menggemparkan. Yakinlah. Sebab banyak kebejatan. Cuma sekali lagi saya nak ingatkan kepada pimpinan di Anjung Kuasa khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Amat Berhormat Datuk Zaid Amidi, Yang Amat Berhormat Datuk Fazilah Yusof. Anda berada di Anjung Kuasa di saat SPRM melakukan pendedahan. Jangan kita terleka dengan pendedahan itu
itu nanti orang kata kita ni melakukan politik balas dendam. Tidak, kita harus menyantuni kehidupan rakyat. Itu yang paling penting. Harga barang mesti diusahakan untuk dikurangkan. Kemudian carilah upaya agar ekonomi rakyat dapat ditingkatkan. Saya dah bercakap, selalu saya mengatakan, kalau dalam poket rakyat itu tebal, harga barang mahal pun tak kisah. Sekarang ni mahal, saudara. Petang tadi saya pergi ke pasar Ramadan. Saya terfikirlah, saudara, kalaulah orang macam saya ni yang biasa-biasa begitu pun terasa dia punya keperitan, bagaimana merahaim? RM50, jawabnya balik masuk angin keluar asap lah, saudara. Saudara Mazlan dah dapat cucu dan rezeki tu, insya-Allah. Saudara Zakaria Sungai Baru, dia kata dia bekas veteran tentera, 50 km pun satu hari. Itu pun kaki habis pecah. Sebab jadi saudara Zakaria Sungai Baru dia kata tipu lah tu. Saya tak mau nak menyantuni. Anda bekas tentera, ni veteran tentera pun mengatakan kalau satu hari 50 km, kalau 320 km mana 7 hari. Bukan 3 hari, bukan 5 hari, bukan 6 hari. Ini yang persoalannya. Tetapi saya biarkan soal itu pihak berkuasa menentukan. Kalau dia menipu, dia juga boleh dituduh melakukan penyelewengan fakta. Bukan senang-senang boleh kita mengelirukan rakyat, saudara. Tetapi saudara AI ni dia kata admin yang badan macam komando pun pancet lah jalan dekat dengan lalat lantar. Saudara, bagi saya lah, saya melihat persoalan satu demi satu kebejatan yang semakin timbul. Tetapi harapan kita di saat SPRM, penguasa melaksanakan tindakannya, mereka memburu jerung-jerung ini, jangan dilupakan tentang soal rakyat. Saya Syam Johari kata, apakah mungkin isu Abang Azlam jalan kaki ini ada agenda asing di sebaliknya? Saya tak kata begitu, saudara. Tak baik kita kata ada agenda asing. Tapi saya merasakan mungkin ada agenda politik, saudara Syam. Mungkin jangan kita tuduh. Sebab media yang menyambut dia tu pun orang daripada parti pembangkang. Dan disantuni di parlimen pun orang pembangkang. Itu keadaannya. Jadi Ali Latif dia kata tak mungkinlah berjalan kaki. Mungkin naik kereta lembu. Ni. Secara paparok dalam bulan puasa ni, kalau mampu berjalan ratusan kilometer dalam usia hampir setengah abad tu, boleh salute lah katanya. Syalah Ahmad, sekarang ni bila nak beli minyak masak sekilo cuma dapat satu beg saja. Itu keadaan. Saudara Muhammad Syarif, besok bantuan ramah masuk. Saya kata boleh cek hari ni, mulai hari ni, saudara. Mulai hari ni. Saya ingin jelaskan bahawa rakyat biasa B40 apa semua tu sedang diusahakan. Saudara Bro Jimmy dia kata tu semua retorik politik. Saya pernah jalan kaki, usia muda jalan 50 km pun dah dekat satu hari. Saudara, itulah yang peliknya bila tiba di Kuala Lumpur, ramai pula yang sambut dia. Ini isu tentang ni. Jadi saya melihat akhirnya boleh jadi bumerang. Kalau dia betul-betul ikhlas, buatlah. Saudara Rosli Ibrahim pula dia kata melalui pengalaman semasa exercise. Ini bukan tentera, berjalan laju 15 km pun separuh hari nak sampai. Saya jangan tanya 10 km. Main golf tu 500 meter tu pun mencengap untuk par 5. Saudara Hamidah Kamat, sumpah laknat bosku dah berjalan. Tak tahulah saudara. Saya ingin menjelaskan pada anda bahawa apa yang dialami oleh mereka yang melakukan kebejatan sudah pun timbul. Bini dia kata anak Hamzah Zainuddin dah kantoi hari ini. Ramai lagi akan menghadapi satu demi satu. Sebab itu mereka berusaha sekarang untuk meruntuhkan kerajaan yang ada. Sebab itu saya katakan mereka mahu meruntuhkan kerajaan pimpinan Sultan Ibrahim bersama dengan Datuk Seri Hamidi dengan kepelbagaian ONA. Sebab Ali tak payahlah sebut benda tu. Dengan kepelbagaian ONA dan sebagainya. Semua itu untuk menyelamatkan Tengku. Saya cakap terus terang, saudara. Ada benda yang terkait. Jadi kalau mereka memerintah, mungkin mereka boleh lakukan tindakan bagaimana dengan pimpinan terdahulu. Di mana ini institusi penguasa, institusi kehakiman dicerobohi oleh mereka. Ini tidak berlaku zaman yang sekarang. Kita tunggulah, saudara. Cuma sekarang ni banyak orang tertanya-tanya.
Ini dalam keadaan keberjatan begitu, ramai juga bertanya. Yang dedah lah, yang dibawa ke mahkamah, bawalah. Tapi bila pula Zeti ni akan dibawa ke mahkamah? Ini yang rakyat nak tahu juga. Apakah Zeti mempunyai, Tan Sri Zeti ni mempunyai keistimewaan? Kebal sungguh, tak ada lagi dia dibawa ke mahkamah, sedangkan di Singapura suaminya telah pun disiasat oleh pihak berkuasa. Kertas siasatan daripada pihak berkuasa di Singapura telah pun dilaksana. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Kenapa seolah-olah dilindungi? Apakah kerana Zeti pernah mengatakan kalau bawa dia ke mahkamah, dia akan dedahkan segala-galanya. Rakyat cinta damai, aku mahkamah dia tumpang lori Johor KL kot. Rakyat cinta damai mahukan segala-galanya diselesaikan secara tuntas. Kita tak mahu lagi adanya selit sana, selit sini. Sebab itu saya mengharapkan agar saya dikabarkan saudara saya bahawa ini pada 28 hari bulan ni, pada 28 April ini saudara, Majlis Raja Melayu dan juga Doktor Agung akan mempengerusikan Majlis Pengampunan Diraja pada 28 April. Berdoalah saudara. Kita berdoa pada Allah SWT sesuatu yang tuntas, yang murni dapat tercerna. Kita cuba lain tak ada saudara. Bagi saya mahu agar yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kita tak mahu mereka mengaburi rakyat. Kita tak mahu adanya pemimpin yang bercakap demi rakyat. Kami bersih, tapi segala-galanya berlumuran dengan kekotoran yang disembunyikan selama ini. Jangan cakaplah soalnya kayu begitu, orang ni tak betul. Jangan sesekali. Sebab itu saya seringkali mengingatkan, satu jari tunding kat orang, 3 jari tunding ke kita. Semalam pergerakan pemuda UMNO yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Akmal Saleh telah pun membuat tuntutan. Itu sekarang saya rasa bangga. Pemuda sudah pun bergerak dan berani, pemuda UMNO. Selepas mengumumkan pelantikan, dan saya dikabarkan anak Datuk Seri Najib iaitu Nazifuddin telah pun dilantik sebagai Exco Pemuda. Walaupun beliau kalah dalam pertandingan merebut jawatan naik Ketua Pemuda, tapi Saudara Muhammad Akmal telah pun melantik beliau sebagai ahli jawatan kuasa Pemuda UMNO Malaysia ataupun Exco Pemuda. Dan pemuda semalam telah pun menyata sejelas-jelasnya di mana mereka mahukan agar Suruhanjaya Siasatan Diraja terhadap bekas Perdana Menteri ini dapat dilakukan RCI bagi memastikan keadilan dapat dilaksanakan. Saya melihat pemuda menuntut itu, dan banyak lagi lah. Saya haraplah pemuda UMNO dengan tuntutan begitu. Tetapi sekarang ni saudara, yang saya tak suka, bila malam kita tengok, dia semalam hari Selasa jam 10 pagi, semalam saya nak mengulas, tapi kerana saya menjadi tetamu pada Datuk Abdullah Sani, saya tak dapat mengulas isu ini. Tapi semalam di Parlimen, jam 10 pagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan dirinya untuk siapa saja boleh hadir bertanya segala perkembangan, apa caranya, nak buat itu, nak buat ini di Parlimen. Tapi ternyata 3 orang pemimpin daripada Perikatan Nasional tak hadir. Hamzah Zainuddin tak datang selaku Ketua Pembangkang. Tan Sri Muhyiddin sebagai Presiden Perikatan Nasional dikabarkan tak datang. Kemudian Tan Sri Hadi Awang pun tak datang. Ini cuma nampak gambarnya Tan Sri Muhyiddin datang tu menyantuni anak muda yang berjalan kaki je lah. Tapi waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menjawab, nak menjelaskan, menguraikan segala persoalan, mereka tak ada dalam Dewan. Jadi bila dipersoalkan benda itu, Haji timbul pula. Saya agak geli lah saya mendengar. Bila dalam keadaan di media sosial, Tan Sri Hadi Awang, dia kata dia tak hadir ke Parlimen kerana musim puasa. Bila bulan puasa ni, dia kata kalau Parlimen bersidang itu adalah agenda liberalisme. Lebih baiklah dia duduk rumah, dia kata dia berpuasa, berzikir dan melakukan amal ibadah daripada menghadiri persidangan Parlimen. Pula dah. Orang dah dedah waktu mengetu pukul 10 pagi, Perdana Menteri nak berjumpa dengan siapa saja boleh bertanya, dia tak datang. Bila mereka tak datang, mula menimbulkan macam-macam cerita. Tapi bila dipersoalkan kenapa kamu tak datang, ada pula dalil baru. Bulan puasa tak perlu ke Parlimen. Kerana itu agenda liberalisme pula. Jadi saya
Jadi sekarang ni saya melihatlah bagaimana pembangkang ni mereka sentiasa memutarbelitkan kenyataan. Semalam saya dengar juga macam mana ahli parlimen daripada Arau. Saya dah kasih bertanya apakah ini kerajaan perpaduan ini melakukan penderaan terhadap ahli parlimen parti pembangkang kerana tak dapat peruntukan untuk pembangunan rakyat. Akhirnya bila dijawab oleh Saudara Ibrahim, tak ada pun isu itu. Dia kata semua dah tersedia, datanglah berunding. Tapi nak tunjukkan kepala, timbullah masalah. Itu isu-isu yang saya lihat, saudara. Macam mana juga sekarang ni, saya lihat kebejatan. Malahan saya tak kata parti lain, parti UMNO sendiri pun. Apabila Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi mendedahkan adanya pemimpin UMNO yang kalah dalam pemilihan baru ini, mereka telah melarikan harta milik parti UMNO. Akhirnya dia bolok untuk diri sendiri. Sebab itu saya katakan mereka ni meletak kepentingan diri, bukan kepentingan rakyat. Kalah jawatan, maka segala harta UMNO dulu selama ni yang diamanahkan untuk dia mentadbir, disauknya saudara. Itu keadaan. Saya tak boleh bercakap lebih itu kerana ini kenyataan daripada Presiden sendiri. Datuk Seri Zahid mengakui dan menjelaskan. Dan saya harap benda ini perlu disiasat. Ini juga merupakan pengkhianatan terhadap warga UMNO, saudara. Macam-macam cerita, saudara. Jadi Saudara Azlin Abdullah dia kata kalau gitu tak datang tak payahlah ambil gaji. Ini yang rakyat marah. Parlimen bersidang, datanglah, berbincanglah soal rakyat. Tapi masuk parlimen cerita lain. Bukan cerita tentang barang naik, macam mana nak selesaikan. Jadi Saudara Rayus dia kata kalau macam tu bulan puasa ni tak payahlah pergi kerja. Itu kata Rayusa Kamudin dia kata kalau macam tu bulan puasa tak payahlah pergi kerja. Ini semua ajaran songsang, saudara. Ini membuatkan kita kadang-kadang merasakan bahawa orang politik boleh cakap macam-macam. NR dia kata Rasulullah SAW beberapa kali di bulan Ramadan berperang. Kalau setakat parlimen tu duduk dalam aircon, apa dah hal, kata NR. Betul tu, saudara. Kalau ikut sirah, perjalanan, bulan puasa pun baginda Rasulullah berperang. Ini pergi bertempurlah dengan Datuk Seri Ibrahim. Nyatakan soal perjuangan rakyat. Tak ada pun. Yang ada lepas itu di luar, tembak macam-macam cerita. Itu tak kena, ini tak kena. Saudara Syirik Syarani, saudara Bayi Medan, dia kata pengundi yang mengundi ahli parlimen yang kaki ponting dia orang rakyat. Apakah mereka tak menyesal mengundi mereka? Itu terpulanglah, tepuk dada tanya saya. Saya dulu dah bercakap. Kita sebelum kita menghantar pemimpin itu ke parlimen, siasat dulu. Jangan kita mudah termakan dengan janji serbu mimpi. Saya dah bercakap, saya. Jangan kita mudah dipengaruhi oleh onar dan sebagainya. Tapi bila rakyat dah terpengaruh, memilih mereka, jadilah mereka sebagai rakyat. Apa jadi? Saya lihat sekarang ni, ahli-ahli parlimen yang ada di parlimen tidak membicarakan soal rakyat. Yang mereka bicarakan soal diri mereka dan kepentingan diri mereka. Itu gambarannya, saudara. Jamil Hashim dia kata tak datang jangan bayar gaji. Yalah, kita rakyat boleh minta lah. Kita tengok kita susah. Mereka sebagai wakil rakyat tak ada masalah. Sebagai ahli parlimen dapat allowance beribu-ribu. Kita ni nak dapat duit untuk mendapat pengeluaran daripada bersasar daripada Kumpulan Wawasan Kerja pun bagai nak gerak bertempik. Belum lagi usai. Jadi saudara brother bandel dia kata makan gaji buta ni. Sebenarnya kalau makan gaji buta memang duit haram lah. Kita mengharapkan, saudara, kalau sepatutnya setiap ahli-ahli parlimen berada di parlimen membincangkan soal rakyat. Berilah pandangan, sama ada kamu daripada pembangkang, di kerajaan, menuturkan, mengutarakan pandangan sejujurnya. Sepatutnya begitu. Saudara Apak Kayung dia kata bulan puasa ni ambillah cuti tanpa gaji. Jadi saya merasakan sepatutnya jadikanlah persidangan parlimen itu sebagai medan untuk berjuang demi rakyat. Dewan yang tertinggi adalah Dewan Rakyat. Tetapi apa berlaku? Sepanjang sebulan lebih sejak daripada bajet dibentangkan, saya melihat dengan penuh kekecewaan. Lain tak ada, kata orang tu, kata orang ini. Dan sekarang ni terdedah satu demi satu kebejatan berlaku. Dan SPRM, saya nak ingat kepada anda, sediakan banyak-banyak popcorn ataupun pesanlah kopiah sira dari Maria sambil kita makan, kita mendengar. Ada lagi kes-kes yang akan terbongkar. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersahur dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.